Halo, selamat datang ke Blog Lorinda. Hari ini saya dan Siliska akan membacakan lagi sebuah cerpen. Cerpen yang tidak panjang sangat dan tidak pendek sangat. Tapi kali ini kita akan baca satu saja dan kamu rating di ujung cerita. Saya ingin berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah rating sebelum ini. Masa saya menonton video sama Siliska, sama si Luna Bella dan ya. Oke, kali ini kita akan membaca cerita seram dari Sekejap. Kita buka laptop dulu. Dari serem. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulakan pembacaan cerita kisah seram kita yang bertajuk Siapa di Dapur Tuh. Utusan.com.my-pancaindra-seram 2023-2 bertajuk Siapa di Dapur Tuh oleh Roshihan Anwar Yub 12 Februari 2023. Salam sejahtera kepada semua pembaca budiman. Dalam keluaran kali ini aku ingin berkongsi sebuah kisah seram yang terjadi kepadaku kira-kira 20 tahun lalu. Kisah ini berlaku di kampung kelahiranku yang terletak di salah sebuah daerah di Johor. Ketika itu aku berusia 18 tahun dan baru saja selesai menduduki pemeriksaan SPM. Sementara menunggu keputusan pemeriksaan, aku membantu ayah memotong sawit di kebun. Kiranya lepas jugalah duit belanja harian, dan jika dapat lebih, aku simpan untuk persediaan jika diterima masuk ke pusat pengajian tinggi nanti. Kebiasaannya setiap malam aku akan bermalam di rumah nenek yang terletak kira-kira 500 meter dari rumah keluargaku. Sejak datuk meninggal 5 bulan lalu, nenek tinggal seorang diri. Jadi bila dah habis sekolah ni, ayah minta aku temankan nenek. Katanya risau tengok nenek seorang diri. Sekurang-kurangnya bila aku ada, adalah juga yang menemani nenek. Usia nenek hampir 90 tahun, namun kudratnya masih kuat dan masih mampu membuat pelbagai kerja rumah. Aku tak tahulah apa ilmu yang nenek pakai. Sepanjang masa sentiasa cergas. Kau kena risik-risik dan tanya dengan nenek kau tuh. Dia mesti ada pakai sebarang ilmu. Coba kau tengok dia. Mana pernah jatuh sakit? Kau cobalah bodek. Mana tahu dia boleh turunkan ilmunya dekat kau. Kata Abang Murad, salah seorang daripada pekerja ayah. Aku hanya tersengih dan menganggap gurauannya itu sekadar kata-kata kosong. Tetapi bab nenek tak pernah jatuh sakit, memang aku setuju. Setahu aku, memang dia sihat sepanjang masa. Jika sakit pun sekadar demam biasa dan sehari dua selepas itu pasti sembuh. Setiap malam seperti sebelumnya, aku akan menonton TV sehingga larut malam. Nenek pula awal lagi sudah masuk tidur. Lagipun memang dia tidak berminat menonton TV. Kalau dahulu ketika arwah Datuk ada, hanya Datuk yang duduk terpacak seorang diri di depan TV. Nenek pula akan sibuk di dapur. Dan selepas selesai urusannya di dapur, dia terus masuk tidur. Sedang asyik leka menonton, tiba-tiba telingaku menangkap bunyi kuat dari arah dapur. Bunyi seperti pinggan jatuh berderai ke lantai. Aku bingkas bangun sambil melangkah turun ke dapur. Sebaik lampu terbuka, jelas kelihatan serpihan kaca bertaburan di lantai. Mataku liar, memandang sekeliling, mencari puncanya. Tak mungkin tikus atau kucing, karena semua pinggan mangkuk terletak kemas pada rak. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Kau buat apa di dapur ni, Amri? Tak tidur lagi? Tersirap darahku seketika. Lantas kutoleh ke pintu dapur yang sedikit terbuka itu. Terus kuurut dada. Fuh, nenek rupanya, saya ingatkan siapa tadi? Kataku sambil menghela nafas panjang. Dah malam, pergi tidur. Tak elok berjaga lewat malam, kata nenek sambil mengambil penyapu di tepi dinding. Dah, pergi tidur, biar nenek bersihkan, sambungnya sambil terbongkok-bongkok mengutip serpihan kaca di lantai. Sesekali nampak rambut putihnya yang dipenuhi uban.
Niatku untuk membantunya tidak kesampaian apabila dia bersungguh-sungguh melarangku. Aku tersengih sambil melangkah meniti anak tangga menuju ke atas. Sempat aku jeling ke arahnya. Walaupun sosok nenek sudah nampak uzur dan di mamah usia, namun kudratnya masih kuat dan gagah. Aku sambung baring di atas sofa di anjung rumah sambil menonton TV. Entah kenapa malam itu aku rasa segar pula, berbanding malam-malam sebelumnya. Kutoleh jam dinding, sudah hampir 12.30 malam. Sekali aku menguap sambil menukar siaran melalui alat kawalan jauh yang ada di genggaman. Eh, kau tak tidur lagi, Amri? Dah lewat nih, esok kan nak tolong ayah di kebun. Sapa suara berhampiranku. Serta merta aku menoleh. Jeng, gitulah. Nampak kepala nenek menjengah keluar dari arah pintu bilik. Sekali lagi, aku mengurut dada. Sekejap lagi, Nek. Saya nak habiskan cerita Hindustani dulu. Nanti saya masuklah tidur, kataku sambil tersengih. Nenek hanya menggelengkan kepala. Ish, 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 ish. Nampak dia keluar dari bilik mengikat kemas kain batik yang dipakainya ketika itu. Eh, nenek nak kemana pula tuh? Tanyaku lagi keheranan. Nenek berhenti melangkah sambil berpaling ke arahku. Lah, kau tak dengar ke bunyi apa yang pecah di dapur tuh? Itulah, kau buka TV kuat sangat. Benda semua jadi pun kau tak dengar. Sambung nenek sambil merengus perlahan. Aku terdiam. Dalam hati berasa pelik. Agaknya dan nyanyuk nenek nih, bisikku dalam hati. Baru tadi aku jumpa nenek di dapur dan dia yang mengemaskan kaca yang berselerak di lantai. Boleh pula dia tanya aku pasal bunyi benda pecah. Aku kerutkan dahi dan mula memikirkan sesuatu. Sedang otak ligat berpikir, tiba-tiba aku lihat nenek melangkah naik dan menuju ke arahku. Nenek ni dah nyanyuk agaknya. Tadi tu kan bunyi pinggan pecah. Masa saya turun tadi, nenek sibuk suruh saya naik sebab nenek kata nak bersihkan. Dah ni, nenek tanya pula saya bunyi apa tu. Nenek mengigau. Kataku panjang lebar. Nenek terdiam mendengar penjelasanku. Mami rasa seram. Ya. Serta merta raut wajah nenek bertukar gelisah, seakan ada sesuatu yang tidak kena ketika itu. Dah, pergi tidur, dah malam nih, katanya sambil anak matanya melilau seakan mencari sesuatu. Aku yang tidak mahu memanjangkan cerita terus akur dengan permintaan nenek. Lantas kututup TV dan masuk ke bilik. Namun, kulihat nenek masih tercegat di anjung rumah. Sebaik merebahkan badan di katil, aku mula memikirkan sesuatu. Perkara yang terus bermain di pikiranku ketika itu. Memang aku ada rasa sesuatu yang pelik berlaku ketika itu. Jika dipikir semula, apa yang berlaku tadi memang nampak tak masuk akal. Aku coba memikirkan kronologinya. Sebaik sahaja aku naik ke atas menyambung menonton TV tadi, aku tidak nampak nenek melangkah masuk ke bilik. Sedangkan tangga naik ke atas betul-betul berada di hadapanku. Mustahil jika aku tidak perasan kelibatnya. Satu perkara lagi. Bagaimana pula nenek boleh muncul dari bilik dan bertanya kepadaku tentang bunyi yang berlaku di dapur tadinya? Padahal tadi dia ada di dapur. Tak mungkin dia lupa atau tak ingat. Sedangkan setahu aku, nenek belum nyanyuk. Dan kenapa pula nenek terus melangkah laju ke arahku dan wajahnya kelihatan seperti gelisah. Seperti ada yang tidak kena. Namun aku tidak dapat mencari jawabannya. Tapi aku tahu ada satu rahasia yang mungkin aku tidak tahu. Malam itu aku tidak mampu melelapkan mata sehingga pagi. Entah kenapa telingaku mendengar pelbagai bunyi aneh dari sekitar rumah. Seakan suara nenek sedang berbual dengan seseorang. Aku kecut perut. Sampai ke pagi aku berselubung dalam selimut. Tiba-tiba aku terfikir, perlukah aku bermalam lagi di rumah nenek untuk malam esok dan seterusnya? Oke, habis cerita dia. Oke, rating. Daripada 5. 5 daripada 5. Sebenarnya dia mengejutkan, tetapi sebab 4 lah, 4 daripada 5.
Lebih seram bilang dia sudah masuk bilik tiba-tiba dia dengar suara nenek dia berbual. Bujub, di belakang sana di luar. Sebab mau pergi tinggi pun kita takut kalau benda itu bukan manusia. Oke, saya rasa banyak orang pernah mengalami yang begini kan, yang macam penyamaran hantu menjadi orang yang dia kenal. So ini antara cerita yang seronok juga untuk dibaca. Banyak kali sudah kita nampak cerita begini, tetapi dalam situasi yang berbeza, watak yang berbeza kan. Iya, hantu Malaysia memang begitu, suka menyamar-nyamar kan, macam skema juga suka menyamar. So kalau kamu pernah mengalami cerita begini, kamu komen di bawah dan kamu komen juga rating kamu. Kalau saya boleh juga 3, boleh juga 4. So thank you so kamu sudah menonton dan share video ini kalau kamu suka dengan video-video saya. And thanks for watching, you guys are awesome, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Next, kita akan bacakan lagi cerita-cerita seram. Kalau kamu ada cadangan atau kalau kamu ada website yang saya boleh baca, kamu letak saja di komen. Nanti saya masuk dan saya akan bacakan untuk kamu. Okay, thank you. Bye.